Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu bincang kertas satu lah. Kita buat mana yang sempat. Cikgu rasa 10 soalan tu. 10 soalan masa pun 1 jam. Okey. Jadi kita dah habis lama dah syllabus. Jadi kita buat ulang kaji lah supaya kita boleh ingat kembali fakta-fakta dan isi kandungan lah yang kita belajar dalam perniagaan tingkatan 4 Okey, jadi yang pertama ni, soalan pertama ni, biasanya soalan bab 1 lah. Soalan bab 1. Gelo dengar Gelo tak dengar lah cakap. Dengar cikgu. Okey. Okey, soalan ni kalau kertas 1, kamu kena baca soalan betul-betul Macam setengah orang ni dia nak cepat. Dia anggap kertas 1 ni soalan mudah, senang. Sebenarnya soalan kertas 1 ni dia kena je menjawab je. Jadi seperti biasalah, kamu memang kena highlight je lah. Kena highlight, kena tandakan, gariskan apa dia punya kata kunci ataupun apa kehendak soalan Di sini lah antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri OBBU organisasi bukan bermotifkan untung. Ini OBBU lah. Dia nak OBBU. Kan, dia nak OBBU kan. Okay, dia nak OBBU. Jadi tengok jawapan dia pilihan 4 jawapan. Jadi pilih jawapan yang betul lah. Jadi tengok satu persatu untuk jawapan dia. Yang pertama, dia bertujuan memaksimumkan keuntungan. Bukan Kalau memaksimumkan keuntungan ni, dia adalah OBU. Organisasi untung. Sebab sekarang ni OBU dia bukan dia bukan bermotifkan untung lah. Okey, yang kedua, dia menyediakan perkhidmatan untuk ahlinya. Okey, betul Kalau OBU ni dia memang dia utamakan lah, dia sediakan perkhidmatan untuk ahlinya. Untuk ahlinya. Okey. Yang ketiga, sumber kewangan diperoleh daripada yuran ahli, terma atau peruntukan daripada kerajaan. Okey, betul juga Sebab dia punya modal dia memang daripada inilah, ketiga-tiga benda ni lah. Jadi yang ketiga pun betul. Itu adalah OBU Okey, yang keempat. Perolehan dikenakan cukai pendapatan. Tak ada Jadi OBU biasanya dia tak ada cukai pendapatan lah. Dia perolehan keuntungan keuntungan sebab dia tak ada untung pun dia cuma dia nak menyediakan perkhidmatan untuk ahlinya. Okey, jadi jawapannya adalah 2 dan 3 C. Okey, jawapannya adalah 2 dan 3 C jawapan dia. Okey. Itu jawapan yang soalan pertama Okey, soalan kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan pemilikan perniagaan. Okey, jadi kata kunci dia adalah pemilikan perniagaan Okey. Pemilikan perniagaan. Okey, kata kunci dia adalah pemilikan perniagaan. Yang ini saja, pemilikan perniagaan. Okey. Jadi, rumah dia ada bagi satu bahan awansaran lah ataupun maklumat sikit sedikit untuk kamu ni lah,
dapatkan jawapan. Jadi rumah Encik Amin telah dituntut oleh pemiutang untuk menjelaskan hutang kedainya. Jadi yang ni pemiutang ni maksudnya Encik Amin ni telah berhutang dengan seseorang lah. Ya. Bila kita berhutang dengan seseorang, kita panggil adalah pemiutang. Ya, pemiutang. Kalau orang berhutang dengan kita panggil penghutang. Kalau kita berhutang dengan orang, kita panggil orang tu adalah pemiutang. Jadi dia dituntut oleh pemiutang ni lah. Jadi Encik Amin ni adalah dia berhutang dengan seseorang lah. Jadi orang tu bertuntut. Jadi ciri pemilikan manakah yang menerangkan pernyataan di atas? Okey. Okey, apa ciri dia? Jadi inilah yang cikgu maksudkan ataupun yang dimaksudkan ialah liability tidak terhad. Jadi bila berlaku sesuatu ke atas milikan perniagaan kita, jadi pemiutang tu dia akan tuntut. Jadi kita kena inilah kena libatkan juga kita punya harta peribadi kita. Terpaksalah kita pergi jual tanah kan, jual rumah ke, jual kereta ke untuk melunaskan hutangnya. Hutang kita lah, bukan hutangnya ya, hutang kita. Itulah yang dimaksudkan dengan liability tidak terhad. Kalau liability terhad, kita hanya lebur modal kita sahaja. Dia tak melibatkan harta kita lah. Jadi yang ni, pemiutang ni tuntut. Tuntut kan. Jadi kita kena bayar jugalah, selesaikan. Jadi itu dipanggil liability tidak terhad. Liability tidak terhad. Itulah yang dinamakan liability terhad. Okey, jadi jawapannya adalah D, dadu ya. Okey, nombor 3. Okey. Gambar 1. Gambar 1. Berkaitan dengan rakan kongsi. Jadi kita ada 5 jenis rakan kongsi. 5 jenis rakan kongsi dalam memilikan perkongsian lah. Jadi tengok dialog dia ni. Dialog ni sebagai bahan rangsangan lah. Bahan rangsangan untuk kamu dapatkan jawapan. Jadi kat sini ada lelaki dan seorang perempuan lah. Jadi yang lelaki ni berkata, saya mengurus segala yang berkaitan dengan kewangan. Jadi yang perempuan ni, saya dapat menyelesaikan masalah tentang teknologi maklumat. Jadi kita dah tahu dah dalam gambar ni adalah jenis pemilikan perkongsian. Perkongsian. Kan dia clue dia ni lah. Dia ni seorang ni dia pakar dalam kewangan. Jadi yang ni dia pakar dalam ICT. Jadi dia berkongsi kepakaran lah untuk membentuk satu milikan perniagaan. Okey. Jadi kat sini soalan dia, jenis pemilikan manakah yang sesuai? Yang mempunyai kelebihan di atas. Kan? Jadi soalan dia adalah jenis milikan. Lepas tu dia nak kelebihan. Dia nak kelebihan milikan tersebut. Okey. Jadi tadi kita tahu kan dia adalah dua sahabat lah. Dua sahabat yang nak membuka ni membuka perniagaan. Jadi kita pilihlah apa yang sesuai dengan dia. Jadi apa tadi? Perkongsian tak? Mana satu yang perkongsian? A ke, B ke, C ke, D? Siapa boleh jawab? Mana satu perkongsian ni? B. B ya? B ke D? B bola
Okey, jadi yang pertama ni, kedai kasut moden ni adalah milikan tunggal, yang ni bolehlah. Yang ni kedai telekomunikasi Leong dan Link, ni boleh perkongsian. Yang ni adalah syarikat Berhad, syarikat Awam Berhad. Yang ni syarikat Sdn Berhad. Jadi jawapan dia adalah B, bola. Okay, jawapan dia adalah B, bola. Okey, itu soalan yang ketiga. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey. Antara yang berikut, yang manakah sebuah syarikat? Okey, kelebihan. Kelebihan. Okey, tu dia punya kata kunci dia lah yang perlu kamu ni. Bila kamu exam, kamu kena gariskan lah supaya dia tidak ni, ataupun kamu bawa highlighter, kamu highlightkan. Jadi yang ni dia nak kelebihan syarikat lah. Okey, okey. Kelebihan syarikat. Okey, tengok dia ada 4 clue jawapan ni, jadi pilih yang mana yang ni lah. Jadi yang pertama ni, dia mempunyai liability terhad. Okey, betul. Kalau syarikat ni semua liability terhad. Semua adalah liability terhad. Yang liability tidak terhad adalah milikan tunggal dan sebahagian daripada perkongsian. Pakai kongsi tu. Sebab pakai kongsi tu ada yang liability terhad, ada yang liability tidak terhad. Okey. Jadi yang satu ni adalah, okey, betul satu ni. Okey, nombor 2, jangka hayat kekal. Okey, boleh diterima juga. Tengok jawapan yang lain dulu. Cukai pendapatan perseorangan. Salah. Kalau syarikat, dia cukai pendapatan perniagaan lah. Dia cukai ke atas perniagaan ni, bukan perseorangan. Kalau perseorangan ni untuk milikan tunggal. Milikan tunggal dia pemilik dia seorang kan. Pemilik dia seorang, jadi cukai individu lah. Cukai individu. Okey. Kemahiran dengan kongsi yang pelbagai. Ni pun, sebab ni adalah untuk perkongsian. Yang ni untuk perkongsian. Jadi jawapan dia, jangka hayat kekal ni pun betul. Sebab dia adalah sebuah syarikat yang besar. Jadi dia punya penubuhan tu mungkin tahan lama lah. Sebab dia punya modal yang besar. Okey, jadi jawapan dia adalah 1 dan 2. A. 1 dan 2, jawapan dia adalah A. Ayam. Okey, nombor 4. Okey, nombor 5. Apakah ciri perbadanan awam? Perbadanan awam ni? Perbadanan awam. Perbadanan awam maksudnya dia adalah daripada kerajaan. Dia dapat bantuan daripada kerajaan lah. Perbadanan awam ni. Jadi kat sini tengok. Okey, jawapan yang tepat adalah C lah. Modal daripada kerajaan. Sebab dia adalah perbadanan awam, dia bantuan daripada kerajaan. Okey, yang lain tu tidak tepat. Jadi jawapan nombor 5 adalah C, cicak. Okey, nombor 6. Okey, borang manakah yang perlu diisi oleh pemilik? Milikan tunggal. Milikan tunggal. Jadi kamu nak daftar milikan tunggal ni, kamu kena isi borang kan? Kena buat permohonan. Jadi, ingin membuat carian nama. Permohonan carian nama. Okey, borang mana carian nama? Siapa tahu borang carian nama? Kita ada 5 step. 5 step untuk memohon memohon permohonan untuk lesen perniagaan milikan tunggal. Yang pertama, kita isi borang permohonan carian nama. Okey, yang kedua, bila dah dapat nama tu, kita isi borang A.
borang A, okey. Lepas tu kita pun hantar permohonan ke SSM. Okay, nombor 4, kita bayar sama ada RM30 ataupun RM60 ikut kita punya kapasiti lah, apa yang kita nak. Lepas tu yang terakhir kita dapat borang D. Okey, itu dia adalah CJ lah, CJ lesen dia. Okay, jadi kalau permohonan carian nama ni, borang dia dipanggil borang A42. Itu. Bila kamu nampak je borang PNA 42 itu adalah borang carian nama. Jadi kamu pergi, kalau kamu nak daftarkan perniagaan Belikan Tunggal, kamu pergi ke SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Syarikat Malaysia, kamu minta borang PNA 42, kamu isi carian nama dulu. Okay. Nama mana yang sesuai untuk kamu punya perniagaan lah. Jadi jawapan dia adalah A, ayam. Okay, nombor 6, A, ayam. Okay, nombor 7. Maklumat berikut. Okey, dia soalan berkaitan dengan pemilikan perniagaan. Sama juga ya, dia adalah berkaitan dengan pemilikan perniagaan. Jadi kena highlight kan. Biasakan kamu bawa highlighter ya, ataupun gariskan. Highlight. Okey, dia ada bagi maklumat. Okey, kamu boleh tengok maklumat dan dapatkan jawapan lah. Jadi dia kebebasan menjual beli saham. Okey, ni apa? Ni ciri-ciri apa ni? Okey, bila dia bebas menjual beli saham ni, ni adalah perbezaan di antara syarikat sediaan berhad dan syarikat awam berhad. Okey, jadi kalau dia bebas ni, dia adalah syarikat awam berhad. Sebab kalau syarikat sediaan berhad, dia kena dapat dulu pengesahan daripada ahli lembaga pengarah. Lembaga tu, kalau nak jual lah ataupun nak tukar share saham. Jadi kalau yang ni, dia bebas menjual beli saham, dia adalah berkaitan dengan syarikat awam berhad. Jadi kamu nampak jawapan tahu dah. Selain itu, ciri-ciri untuk syarikat awam berhad, dia apa? Dia perlu mewaterkan. Mewater maksudnya dia perlu beritahulah penyata kewangan dia kepada umum lah, kepada orang awam. Pemegang saham dia ramai, orang-orang awam pemegang membeli share dia. Jadi dia kena beritahulah dia punya kedudukan penyata kewangan dia. Mewaterkan. Jadi ini adalah maklumat tentang yang pertama tu dia bebas menjual beli saham bebas. Jadi ini adalah maklumat tentang syarikat awam berhad. B, bola. Okey, B, bola. Okey, dah 7. 7 soalan, jawapan dia adalah B, bola. Ya, Alia, kenapa? Okey, terima kasih. Najwa masuk, Saza, Akilah, Glow 4 orang. Bolehlah ya, kita on je lah kelas kita. Nanti cikgu akan buatkan YouTube. Nanti kamu boleh tengok berulang kali lah. Inilah cara je yang boleh cikgu buat lah. Kalau cikgu buat link YouTube, jadi kamu boleh tengok. Bila nak exam nanti boleh kamu buka. Okey, nombor 8. Soalan 8 Okey, soalan 8. Wajah satu berkaitan dengan kriteria yang menentukan saiz. Saiz. Okey, bila kamu nak tahu saiz, kamu tengok dua kan? Dua faktor, iaitu jumlah jualan tahunan dia dengan bilangan pekerja tetap dia. Jumlah jualan tahunan, satu. Nombor dua, bilangan pekerja tetap dia. Jadi dua faktor untuk menentukan saiz perniagaan. Jadi kat sini ada dah tengok dah dia punya share pasaran share pasaran ni macam dia punya peratus penguasaan pelanggan di dalam pasaran dia lah. Ni dia, kita fokus pada P jadi dia ada 3 syarikat lah. 3 perniagaan yang menjalankan perniagaan yang sama. Jadi dia dipanggil pesaing pesaing. Jadi nak P ni dia 40% jadi share yang paling besar lah. Dia adalah share yang paling besar. Dia menguasai pasaran yang paling besar lah. Okey
Jadi mungkin syarikat P dia dah lama dah beroperasi ataupun dia mempunyai modal yang kuat, kewangan yang kukuh ke kan, pekerja yang ramai ke, dia dah terkenal ke, produk yang terkenal ke. Jadi itu antara faktor-faktor dia lah. Jadi dia pegang share yang besar sekali. Di antara ketiga-tiga syarikat ni dia paling besar kan. Jadi apa saiz dia agak-agak? Saiz dia, jadi dia adalah bersaiz besar lah. Bersaiz besar Sebab jualan tahunan dia mungkin tinggi lah ni. Sebab dia share yang besar kan. Jadi jawapan dia adalah D, dadu. Okay ya. Kita pergi soalan nombor 9. Nombor 9. Okey. Sama juga, maklumat berikut berkaitan dengan saiz pasaran. Saiz kan? Dia nak saiz juga tadi. Saiz. Jadi bila saiz tadi kamu dah tahu, kamu kena tengok jumlah jualan tahunan dia dan bilangan pekerja tetap dia. Okay, tengok maklumat yang dibagi. Okay, Encik Fazli. Encik Fazli memiliki sebuah perniagaan. Pembuatan. Jadi dia tulis ni pembuatan. Ingat. Kalau kamu nak tulis saiz, kamu tengok dulu dia adalah pembuat ke ataupun perkhidmatan. Jadi kat sini dia dah tulis pembuatan. Pembuatan ni dia berkait dengan perkilangan lah. Jadi dia daripada sudut kilang perkilangan. Jadi dia mempunyai 3 orang pekerja. Clue dia 3 orang pekerja. Dan jumlah JJT dia, jumlah jualan tahunan dia adalah sebanyak 250,000. Okey, jadi agak-agak dia saiz apa ni? Apakah saiz operasi perniagaan Encik Fazli? Apa jawapan dia? Semua tahu? Cepat, siapa tahu jawapan dia? A ke, B ke, C ke ataupun D? Dia 3 orang pekerja saja. Sebab tu dia jualan pun 250,000 sahaja. Jadi dia adalah bersaiz kecil kecil. Nanti tengok balik dalam buku teks kamu lah. Rujukannya, jadi dia bersaiz kecil lah. Sebab dia adalah perkilangan perkilangan. Okay, nombor 10. Okay, nombor 10. Apakah ciri sebuah perniagaan yang mempunyai skala perniagaan tempatan? Jadi kita tengok soalan ni dia nak skala skala. Jadi kita ada 2 jenis skala, iaitu skala domestik dan skala antarabangsa. Okay, bila di skala domestik iaitu tempatan, negeri dan kebangsaan. Okay, untuk skala antarabangsa kita ada 2, iaitu zon dan global. Okay, zon dan global. Okay, tengok skala tempatan apa dia punya ciri-ciri dia. Okey, mempunyai pekerja yang berkemahiran tinggi. Okey, yang ni adalah untuk, satu ni adalah untuk perniagaan yang berskala besar lah ni. Berskala antarabangsa ataupun kebangsaan boleh juga. Kebangsaan pun kira besar dah. Jadi yang ni mungkin perniagaan besar di skala zon ataupun global. Jadi jawapan pertama ni tidak tepat. Okay, yang kedua, sasaran pasaran ialah masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan. Dia sekitar tempatan kan. Jadi dia punya sasaran dia, pasaran dia adalah di sekitar pasaran tempatan sahaja. Jadi jawapan yang kedua ni betul. Okey, nombor 3. Jualan tahunan adalah rendah.
Okey, betul ya. Betul. Sebab dia skala tempatan, skala tempatan ni mungkin dia bersaiz kecil lah. Okey, memerlukan modal yang banyak. Jadi kalau kamu nak bina kekecilan tu kamu tak perlu bayar modal banyak untuk permulaan kan. Jadi jawapan dia adalah 2 dan 3. C ya. Okey, C. 2 dan 3 C. Okey, nombor 11. Soalan nombor 11. Maklumat berikut berkaitan dengan skala perniagaan. Skala lagi ya. Skala lagi. Gariskan skala. Jadi dia ada bagi maklumat. Jadi kita baca maklumat tu. Syarikat Power mengagikan produk ke seluruh pasaran di sebuah negara. Okey, clue dia kat sini. Seluruh pasaran di sebuah negara. Okey. Okey, jadi ini adalah skala kebangsaan kan. Sebab dia dah pasarkan dia punya produk ke seluruh negara kan. Seluruh negara. Okey, lepas tu syarikat Power menggunakan strategi pemasaran berbeza dan mengeluarkan pelbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dan kehendak syarikat bersaiz besar ataupun sederhana. Dia mungkin bersaiz sederhana ataupun bersaiz besar lah, tapi dia tak bagi maklumat kan yang lengkap untuk ditentukan. Jadi kita boleh anggap beranggapan dia adalah bersaiz sederhana dan besar lah. Jadi clue yang pertama ni dah kuat dah, dia pasal seluruh negara lah. Jadi bila seluruh negara ni dia adalah berskala kebangsaan. Sebab dia tidak cakap pun dia pasarkan ke luar negara ke kan. Jadi kalau luar negara dia dah terlibat dengan skala antarabangsa. Jadi yang ni dia tak ada cakap, dia hanya beritahu produk dia diagihkan ke seluruh pasaran dalam sebuah negara kan. Jadi itu adalah skala kebangsaan. Okey, nombor 12. Soalan yang ke-12. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan sektor? Ini soalan ni sektor sektor ketiga. Okey, bila sektor ketiga kamu ingat ketiga ingat ketiga ni adalah sektor perkhidmatan. Dia tawarkan perkhidmatan. Okay, dia tawarkan perkhidmatan. Jadi tengok jawapan dia. Kalau A ni pembalakan ni dia adalah sektor pertama dia sebab dia mengeluarkan bahan mentah. Yang kedua B ni pembinaan ni adalah sektor sekunder. Pembinaan dia mengubah bahan mentah menjadi barang siap ataupun proses transformasi. Yang C pun sama, sektor sekunder, perkilangan kan, perkilangan. Okey, yang D lah, pendidikan. Pendidikan ni contohnya cikgu ni lah. Cikgu terlibat dalam sektor pendidikan, iaitu sektor ketiga. Sebab cikgu punya perkhidmatan lah. Kan? Okey, jadi jawapannya adalah D, dadu. Okey. Nombor 13. Gambar 2 menunjukkan aktiviti pembinaan. Jadi bila kamu dah nampak dah clue dia, aktiviti pembinaan ni adalah sektor kedua lah. Kan, aktiviti pembinaan dah tahu dah. Kalau proses-proses yang melibatkan proses transformasi daripada bahan mentah kepada barang siap, dia adalah sektor yang sekunder. Okey, ini adalah apakah sektor perniagaan yang ditunjukkan? Dah tahu dah, sektor kedua. Ada soalan yang senang, ada soalan yang susah. Okay, sektor kedua, sektor sekunder. Okay, soalan 14. Maklumat berikut berkaitan dengan bank pusat. Bank pusat ni dikawal oleh kerajaan. Kerajaan. Jadi, menambah penawaran wang dan turunkan kadar bunga. Dia turunkan kadar bunga. Kadar bunga. Okey.
Apakah dasar yang diamalkan oleh bank pusat? Okey, bila dia kadar bunga ya, kamu fikirkan dia adalah kewangan, dasar kewangan ya. Kalau dasar fiskal dia melibatkan cukai. Okey, kalau dasar kewangan kamu terus bila kamu tengok ni kadar bunga ni faedah lah. Faedah kan, faedah kadar bunga. Jadi bila kamu tengok je kadar bunga ataupun faedah, kamu dah tahu dah itu adalah dasar kewangan. Dasar kewangan. Jadi kita nak tahu dia mengembang ke menguncur Mengembang ke menguncur. Jadi dia menurunkan, dia tambahkan penawaran wang dan turunkan kadar bunga. Jadi dia adalah dia nak menggalakkan ekonomi ya. Jadi dia adalah dasar kewangan mengembang. Okey. Mengembang. Okey, soalan terakhir untuk hari ni. Soalan terakhir untuk hari ni ya, soalan 15. Nanti sambung lagi. Soalan 15. Apakah tujuan kerajaan melaksanakan dasar kawalan langsung? Dasar kawalan langsung Jadi ini mungkin tak ada dalam buku teks kamu ni. Ya, jadi dia beri jawapan lah. Okey, dia berawal dia memperbaiki imbangan pembayaran, maksudnya dia kena seimbangkan import dan ekspor. Imbang Kalau tak seimbang sangat nanti susah juga. Dia kena balance kan lah. Barang yang keluar ada barang yang masuk lah. Kalau ekspor kita keluar kan, hantar keluar. Kalau yang import barang masuk daripada negara lain. Jadi 15 tadi ada kawal inflasi Dia kawal inflasi. Dia untuk kawal inflasi lah. Jadi 2 dan 3 jawapan dia. C Jadi jawapannya adalah 2 dan 3 C. Okey. Kerja kuasa itu saja untuk hari ini. Kamu boleh tengok lepas ni YouTube. Cikgu akan buat dalam YouTube. Nanti kalau ni cikgu rasa kamu tak perlu salin lah Tak perlu salin, kamu tengok je.